Rasulullah SAW telah bersabda, dibawa neraka Jahannam pada hari mahsyar dengan 70,000 tali penarik. 70,000 tali penarik. Pada setiap tali penarik itu ada 70,000 malaikat yang menarik. Bayangkan, dahsyat, gerun, besar juga. 70,000 tali penarik. Satu tali penarik itu yang menariknya ialah 70,000 malaikat. Ditarik neraka untuk diperlihatkan kepada semua makhluk yang dihimpunkan pada hari mahsyar. Pada hari itu tiada penyelamat melainkan iman dan amal yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya seluruh sidang jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah rahmat daripadanya kita masih lagi diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat sama-sama menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kita masih lagi diberikan kekuatan, nikmat iman, nikmat Islam untuk kita dapat bersama-sama berada di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti mana biasa kita akan menyambung kembali pembacaan kita di dalam kitab Al-Iman Yaumil Akhirati, kitab beriman kepada hari akhirat, yang mana kita telah tawakuf berhenti pada tajuk Al-Mahsyar, iaitu tajuk pada mahsyar, yang mana mahsyar ini ialah satu nama tempat di mana dihimpunkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Satu perhimpunan yang hebat
yang mana dihimpunkan pada hari tersebut para rasul-rasul, nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Dihimpunkan juga para malaikat Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia, seluruh jin, syaitan dan iblis, termasuk juga haiwan-haiwan, dikumpulkan bersama-sama untuk menghadapi hari perbicaraan mahkamah pengadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tempat perhimpunan ini disifatkan oleh junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, yahsyurun nas yaumal qiyamah, manusia itu dihimpunkan pada hari kiamat ala ardi bayda, di atas hamparan muka bumi yang putih, afra'a, dan juga kemerah-merahan, kapur soti tapi naqiyid, seumpama Nabi menyebut sebiji roti gandum putih yang baru dibakar, laisa fihi ma'lamun li ahadin, dan tiada padanya apa-apa gunung ganang atau bukit bukau, tidak ada sebarang tanda dan kesan yang menunjukkan kepada seseorang, iaitu bumi yang dihamparkan suci dan juga bersih. Itulah gambaran al-mahsyar yang akan dihadapi oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang disebut oleh pengarang kitab musannif kita berkaitan dengan yaumul mahsyar ini, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam satu sabda Nabi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamati ala salasati asnafin, sinfan musyatan wa sinfan rukbanan wa sinfan ala wujuhihim. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yamshu ala wujuhihim? Qala sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi amshahum ala aqdamihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim yawmal qiyamati. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dihimpunkan manusia pada hari kiamat, yakni di pada mahsyar, dalam keadaan tiga macam, dalam keadaan tiga keadaan. Makhluk yang dihimpunkan itu, yakni manusia, dibahagikan kepada tiga kategori dalam perhimpunan yang besar itu. Satu golongan ialah golongan yang berjalan kaki. Dia berjalan kaki macam biasa berjalan kaki. Ada yang berkenderaan, dia menaiki kenderaan di pada mahsyar. Dan ada
yang mana manusia itu di pada mahsyar nanti dihimpunkan dalam keadaan mereka berjalan di atas mukanya. Ini 3 gambaran keadaan manusia. Lalu apabila Nabi SAW menyebut tiga keadaan manusia itu di padang mahsyar, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah mereka, yakni manusia itu yang berjalan di atas muka, yang berjalan dengan kaki itu tak pelik. Atas dunia pun kita boleh lihat manusia berjalan guna kaki, yang berjalan dengan kenderaan, ada yang menaiki unta, kuda, kenderaan dan sebagainya, itu tak pelik. Yang menjadi pelik ialah manusia itu satu golongan, dia berjalan dengan muka. Macam mana nak berjalan dengan muka? Ditanya pada Rasulullah SAW. Lalu sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Tuhan yang mencipta mereka berjalan di atas kaki-kaki mereka, berkuasa pula. Tuhan juga berkuasa, Allah berkuasa menjadikan mereka itu berjalan di atas muka-muka mereka pada hari kiamat. Macam mana berjalan atas muka itu? Allah berkuasa. Dalam firman Allah Ta'ala disebut dalam surah Al-Isra ayat yang ke-97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahum awliya min duni wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan man wa summan ma'wahum jahannam kullama qabat zidnahum sa'ira. Allah menyebut tentang gambaran pada hari mahsyar, dan sesiapa yang diberikan hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah yang sebenar-benarnya berjaya mencapai kebahagiaan. Dan sesiapa yang disesatkan, maka engkau tidak sesekali akan mendapati bagi mereka penolong-penolong yang lain daripadanya, yakni daripada Allah. Dan kami akan himpunkan, yakni makhluk manusia semua sekali pada hari kiamat, yakni dengan menyeret mereka di atas mukanya dalam keadaan mereka itu buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan mereka itu pekak daripada tempat kediaman mereka, yakni neraka Jahannam. Tiap-tiap kali malak tulangan apinya, nyalaan api itu malak, maka kami tambah dengan api yang menjulang-julang. Allah Ta'ala menggambarkan dalam surah Al-Isra ayat 97 bagaimana ada golongan manusia yang berhimpun di padang mahsyar, diheret, maknanya berjalan dengan muka, dan mereka itu adalah golongan makhluk manusia yang sesat. Dalam keadaan mereka itu buta. Para ulama menyebut, ulama tafsir sebut, buta itu bukan buta mata.
dibutakan pandangannya. Dalam keadaan mereka itu pekak, dalam keadaan mereka bisu. Gambaran daripada hidup mereka di atas muka bumi Allah. Masa hidup, walaupun mereka nampak Islam itu benar, Islam itu adil, Islam itu agama yang wajib diikuti. Mereka melihat dengan mata kepala mereka kebenaran, tetapi mereka membutakan mata mereka. Walaupun jelek atas dunia, mereka buta. Walaupun mereka ini mendengar ayat Allah, tuan-tuan, dengar firman Allah. Tiap-tiap minggu dengar khatib naik atas mimbar khutbah, baca ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, takwa yang sebenar, mengikut segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tapi mereka dengar ni macam tak benar. Mereka pekakkan telinga mereka. Lalu hari kiamat mereka bangkit dalam keadaan mereka buta, mereka pekak, mereka bisu. Walaupun mereka tahu ni benda hak tak betul. Islam tak ada macam ni. Perkara yang ditegah oleh Allah, perkara mungkar berlaku depan mata. Ada di kalangan kita ni yang ada kuasa, ada kuasa untuk mencegah kemungkaran. Lalu mereka tidak gunakan kuasa untuk mencegah kemungkaran yang berlaku di hadapan mata mereka. Mereka membisukan, tutup mulut. Dengan sebab apa? Takut dunia, pangkat, jawatan dan sebagainya. Lalu mereka ni bangkit dalam keadaan Allah bisukan mulut-mulut mereka. Lalu mereka ini diheret oleh para malaikat dengan muka mereka di bawah. Ada setengah ulama kata mereka berjalan dengan muka bawah. Lalu ma'wahum jahannam. Allah Ta'ala sebut tempat tinggal mereka di akhirat ialah mereka akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Apabila mereka duduk dalam neraka jahannam, Allah Ta'ala tambah lagi, tuan-tuan, peringatan pada kita. Mereka ini diazab, dibakar dalam api neraka jahannam. Bila bakar, hangus, letup, lalu tiba-tiba api itu jadi malap. Allah Ta'ala menyebut, lalu ditambah zidnahum sa'ira. Kami tambah, kami nyalakan lagi api neraka yang membakar itu dengan nyalaan yang hebat. Ini Allah Ta'ala perlihatkan keadaan manusia pada hari kiamat. Seterusnya musannif menyebut dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala salasa tara'iqa gharibina rahibina wa isnani ala ba'irin wa salasatun ala ba'irin wa arba'atun ala ba'irin wa asyaratun ala ba'irin wa nahsyuru baqiyatahumun nar taqilu ma'ahum haitsu qalu wa tabitu ma'ahum haitsu batu wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu wa tumsi ma'ahum haitsu amsu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dihimpunkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan 3 keadaan.
menggembirakan. Ada keadaan manusia berhimpun dalam keadaan gembira. Dan dalam keadaan gerun, berkenderaan. Ada yang berhimpun dalam keadaan ada kereta, ada kenderaan, kenaikan. Ada yang menunggang 2 orang di atas seekor unta. Ada 3 orang di atas seekor unta. Ada 4 orang di atas seekor unta. Ada yang 10 orang di atas seekor unta. Macam-macam. Di mahsyar nanti. Ada yang bakinya dihimpunkan oleh api. Bersiang di mana sahaja mereka bersiang. Bermalam di mana sahaja mereka bermalam. Berpagi-pagi di mana sahaja mereka berpagi. Dan berpetang-petang di mana sahaja mereka berpetang. Hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan kita di mahsyar nanti, manusia, makhluk. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang berbeza-beza. Tak sama di antara kita sesama kita. Kita dibangkitkan, dihimpunkan berdasarkan amalan. Amalan yang kita buat atas dunia pada hari ini. Kalau yang banyak amal solehnya, amal kebaikannya, sudah tentu ia dibangkitkan, dihimpunkan dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang menggembirakan. Orang yang berada di atas dunia dalam keadaan melakukan kemaksiatan, kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, menentang hukum Allah, menentang Quran hadis, maka nescaya ia dihimpunkan di pada mahsyar dalam keadaan sedih dan dalam keadaan menggerunkan. Musannif menyebut, dalam kitab menyebut, para rasul, anbiya, golongan siddiqin dan juga para syuhada dalam keadaan mendapat keistimewaan. Ini dia dapat keistimewaan. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh menurut qadar masing-masing. Orang-orang yang kafir dalam keadaan yang menggerunkan. Segala yang berlaku itu menjadi sebahagian daripada balasan yang akan diterima oleh masing-masing. Masa itu nafsi-nafsi. Masing-masing. Tak ada kita nak tunjuk ini orang, tak ada. Tak ada kita nak bergantung dengan siapa-siapa. Tak ada kita nak pegang kabel mana-mana, tak ada. Anak isteri tak boleh tolong membantu kita. Kita ada kawal besar, datuk ke, tasri ke, apa ke, semua tak boleh menuduh. Kita atas nafsi masing-masing kita dengan amalan yang kita bawa masing-masing. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan air muka masing-masing pada hari kiamat. Ada yang berseri dan juga ada yang bercahaya. Ada pula air muka yang keruh dan hitam. Semuanya berdasarkan hati masing-masing. Yang keruh hitam itu dia sebab berada dalam keadaan duka cita. Tambah pula berada dalam keadaan takut, bimbang, memandangkan dosa-dosa yang dilakukan di atas dunia masa mereka hidup. Allah menyebut tentang perkara tersebut dalam firman. Di antaranya bagaimana Allah menyebut tentang suasana mahsyar ialah apabila matahari, salah satu makhluk Allah, pada waktu mahsyar ini manusia kita berhimpun di mahsyar, matahari ini didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga digambarkan keadaan perhimpunan makhluk pada masa itu penuh memenuhi di ruangan mahsyar itu. Dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tudna asy-syamsa yawmal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin fayakunu an-nasu ala qadari a'malihim fil arqi faminhum man yakunu ila ka'bayhi wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa minhum man yakunu ila hukwaihi wa minhum man yuljimuhu al-arqu iljaman. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi, rawahu Muslim wa Tirmizi. Daripada Miqdad bin al-Awsad radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, didekatkan matahari pada hari kiamat kepada makhluk yang dihimpunkan sejarak 1 mil. 1 mil. 1 mil ni para ulama menyatakan setengah jari. Jari ni setengah. Dengan jarak kita matahari. Bayangkan kita ni berapa ribu kilometer. 4,000 kilometer ke atas dunia. Kalau waktu tengah hari, waktu panas, tak mampu kita nak duduk lama-lama. Bayangkan di akhirat, di mahsyar, dalam keadaan setengah jari matahari itu didekatkan. Maka pada saat itu manusia berada dalam peluh masing-masing menurut qadar amal jahat yang dilakukan. Ada di kalangan mereka yang mengharungi peluhnya sekadar mata kaki buku lali, sekadar buku lali. Ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke mulut, sambil Rasulullah SAW menunjukkan ke arah mulut. Ada yang sampai ke mulut peluh. Dasarkan amal masing-masing. Mana buat amal jahat yang banyak atas dunia, maka peluh dia akan banyak menenggelamkan dia pada hari perhimpunan mahsyar kelak. Apa yang berlaku menandakan betapa murkanya Allah Azza wa Jalla yang maha adil terhadap orang-orang yang durhaka, yang telah melakukan kesalahan-kesalahan. Malaikat diperintahkan membawa neraka yang dahsyat itu. Pada hari mahsyar, Allah tunjuk murka dia. Kemurkaan diperlihatkan pada siapa? Manusia. Makhluk dia. Syaitan, jin, iblis laknatullah, yang mana melakukan kemaksiatan, tak ikut perintah Allah, masa mahsyar Allah Ta'ala melihat. Atas dunia ni kita boleh berhujah, kita boleh berdalih, kita boleh buat macam-macam, cakap macam-macam, tetapi di akhirat, di mahsyar nanti, kita tidak ada daya upaya untuk berbohong, mengelak daripada murka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta neraka itu Allah Ta'ala tarik. Nak tunjuk ada orang hak lawan dia. Hak atas dunia ni lawan masa dunia ni. Ayat duk bersenda pada Islam. Duk bersenda pada alim ulama. Duk bersenda pada Quran, hadis atas dunia hari ni.
Bila lah mahsyar nanti, ini Allah Ta'ala tunjuk. Ini neraka. Yang kamu persendakan, yang kamu memperolok-olokkan di atas dunia, Allah bawa dengan malaikat tarik neraka. Disebut dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fajr ayat 21 sehingga ayat 24. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut berlaku kiamat, dan datanglah Tuhanmu serta malaikat berbaris-baris. Pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tiada berguna lagi peringatan itu baginya. Dia berkata, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal yang soleh untuk hidupku ini. Bila dah nampak neraka, baru manusia ni menyesal. Baru masing-masing tepuk dahi, tepuk kepala. Kenapalah aku ni bodoh sangat atas ini. Tak buat amal soleh, tak melaksanakan perintah Allah. Kenapalah aku ni masing-masing menyesal. Allah Ta'ala sebut penyesalan pada waktu tersebut, tuan muslimat, adalah penyesalan yang tiada guna. Tak ada guna dah masa itu, dan tidak dinilai penyesalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing menyesal, masing-masing tunduk masa itu. Peristiwa ini dihadirkan di bawah neraka juga dicerita oleh junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang disebut daripada Ibnu Mas'ud an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zamamin ma'a kulli zamamin 70,000 malakin yajurrunaha. Nabi menyebut, Ibnu Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, dibawa neraka Jahannam pada hari mahsyar dengan 70,000 tali penarik. 70,000 tali penarik. Pada setiap tali penarik itu ada 70,000 malaikat yang menariknya. Bayangkan, dahsyat, gerun, besar juga. 70,000 tali penarik. Satu tali penarik itu yang menariknya ialah 70,000 malaikat. Ditarik neraka untuk diperlihatkan kepada semua makhluk yang dihimpunkan pada hari mahsyar. Pada hari itu tiada penyelamat melainkan iman dan amal yang soleh. Disebut oleh firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malu wala banu illa man atallaha biqalbin salim. Allah menyebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sehingga 89. Pada hari itu, hari yang tidak memberi manfaat oleh harta. Harta banyak tak bagi manfaat. Tak boleh nak buat apa. Anak pinak tak boleh manfaat juga pada masa tersebut. Walaupun anak pinak tu anak kita, orang besar, orang kaya apa semua, tak boleh nak bantu ayah dia, nak bantu mak dia. Melainkan pada hari tersebut Allah Ta'ala sebut apa?
Orang yang dia datang, dia bangkit menghadap Allah Ta'ala itu, iaitu dengan hati yang sejahtera, iaitu dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman lagi di dalam surah Al-Anbiya, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul fadha'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yawmukumul ladzi kuntum tu'adun. Bahawasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik daripada mereka, mereka itu dijauhkan daripada api neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal di dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar, yakni pada hari kiamat. Dan mereka disambut oleh para malaikat dengan berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Itu orang-orang yang beriman. Firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanah falahu khairum minha wa hum min fadha'in yawma idzin aminun. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-89, yang bermaksud barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperolehi balasan yang lebih baik daripadanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram daripada kejutan yang dahsyat pada hari ini, iaitu pada hari kiamat, pada hari mahsyar. Nabi SAW juga menceritakan kebaikan yang boleh menyelamatkan seseorang itu pada hari kiamat. Nabi SAW cerita juga macam mana kita ni tuan-tuan muslimat nak selamat pada hari kiamat kelak. Nak selamat daripada huru-hara kiamat. Nak selamat daripada keadaan di pada mahsyar yang sangat menggerunkan. Nabi menceritakan dalam hadis baginda sallallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atu yuzillahumullahu yawmal qiyamati fi dhilli yawma la dhilla illa dhillihi al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbahu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabban fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa la ta'lamu shimaluhu wa rajulun zakara Allah khaliyan fafadat aynahu rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmizi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 jenis manusia. Ini 7 jenis manusia yang dinaungi Allah, dilindungi Allah, dipelihara Allah pada hari kiamat kelak. Yang mana hari kiamat ni Nabi sebut hari yang tidak ada penang selain daripada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat ni tak ada siapa boleh payung kita, tuan-tuan muslimat. Tak ada siapa boleh payung. Tak ada siapa boleh lindung kita. Tak ada siapa boleh bantu kita hari kiamat kelak. Tak macam atas dunia. Kecuali hak boleh lindung kita masa tu bila berlaku kiamat,
Bila kita dibangkitkan, bila kita berhimpun di mahsyar, ada 7 golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang pertama ialah al-imamul adil. Pertama sekali, imam yang adil. Apa yang dimaksudkan imam adil? Tu imam tu, awak dapat. Yang dimaksudkan al-imamul adil ialah pemimpin yang adil. Pemerintah yang adil. Diberikan kekuasaan kepada dia. Diangkat menjadi pemimpin. Lalu dia melaksanakan amanah kepimpinan yang diperintahkan kepadanya dengan melakukan keadilan. Apa maksud keadilan dalam segi pemerintahan ini, pemimpin ini? Adil yang dimaksudkan ialah melaksanakan pemerintahan mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Memerintah ikut Islam, ikut Quran, ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan termasuk di kalangan al-imamul adil, iaitu pemimpin-pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang dinaungi, dilindungi pada hari kiamat ialah pemuda, orang muda yang mana sentiasa menghabiskan masanya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syabun, orang muda. Hidup dia. Orang muda ni payah nak jumpa duduk di masjid. Payah nak jumpa kita duduk dalam majlis ilmu. Payah nak bangun malam. Hak banyak kita jumpa orang muda ni, dia berpoya-poya. Dia hidup dalam keadaan lalai. Hidup dalam keadaan dibawa oleh hanyut kehidupan dunia. Disebut apa? Apa hidup hanya sekali. Masa ni kita nak seronok. Masa tua-tua ni lah baru kita nak buat ibadat. Dia tak tahu mati hidup tu tak kira muda tu. Kelebihan Allah Ta'ala bagi syabab, orang muda, yang mana dia sentiasa melakukan ibadat. Hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan dia dilindungi dan dia dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan kau mudah-mudahan hati sentiasa terikat dengan masjid. 5 waktu tu memang duduk di masjid. Tengok waktu masuk. Azan berapa? Sebelum azan, sebelum masa waktu, tuan-tuan dah duduk di masjid. Tunggu azan itu dilaungkan 5 waktu sehari semalam. Ada majlis ilmu, tuan-tuan paksa diri tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Tak bergerak daripada majlis ilmu. Kasih cinta teringat pada masjid sentiasa. Maka ni golongan yang ketiga, yang insya-Allah tuan-tuan mudahan kita ni ada dalam golongan ketiga ni. Maknanya kita hati sentiasa terikat, rindu dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah. Keduanya berhimpun dan bercerai, yakni berpisah dengan tujuan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang letak nilai persahabatan, ukhuwah dia, berkawan dia bukan kerana dunia, bukan kerana nak ambil kesempatan, tapi semata-mata kerana ukhuwah fillah, iaitu persaudaraan di sisi Allah, dengan diikat oleh nilai akidah, iaitu tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jumpa kepada Allah, kasih kerana kita orang Islam, diikat oleh agama Allah, berpisah pun kerana agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam orang yang dilindungi pada hari kiamat. Seterusnya, orang yang dipujuk oleh perempuan bangsawan, wanita yang kaya, lagi rupawan,
yang ada rupa untuk melakukan zina dengannya, lalu ia menolak rujukan itu dengan berkata, aku lebih takut kepada Allah. Dia kata, ini akhafullah, dia takut kepada Allah. Lalu ia termasuk orang yang dilindungi. Seterusnya, orang yang bersedekah secara bersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanannya. Lalu ia termasuk orang yang dilindungi Allah. Yang terakhir, orang yang menyebut atau mengingat Allah dalam keadaan tidak ada orang lain bersama. Dia bangun malam, 2/3 malam, qiyam tahajud. Seorang-seorang. Tak ada siapa yang tengok. Tak ada siapa yang lihat dia. Lalu dia menadah tangan, bermunajat, berdoa kepada Allah Ta'ala, mengadu kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala. Lalu dia mengenal dosa-dosa, dosa-dosa dia, salah silap dia. Lalu fafadat air mata dia menitis. Air mata dia menitis. Bukan kerana nak tunjuk ke orang, nak tunjuk siapa, dia seorang. Dia dengan Allah Ta'ala. Air mata menitis. Lalu air mata yang menitis itu adalah merupakan tanda kasih sayang dia kepada Allah. Lalu dia termasuk di kalangan orang yang akan diletakkan di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, musannif pengarang kitab menyebut dalam satu hadis, an Aisyah radhiyallahu anha qala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man ibtala min al-banati bi syai'in fa ahsin ulyahunna kunna lahu sitran minan nar. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi SAW sabda, sesiapa yang diuji dengan menjaga anak-anak perempuan dengan menghadapi sesuatu perkara, lalu ia menjaga, memelihara, bersikap baik terhadapnya, nescaya mereka menjadi pelindung baginya daripada api neraka. Ini di antara yang dilindungi Allah. Dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqul yaumal qiyamati ainal mutahabbuna bi jalali al-yawma uzilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di mana orang yang berkasih sayang di antara satu sama lain di bawah kebesaranku, yakni kerana taat kepadaku, bukan kerana dunia. Hari ini aku naungkan mereka itu di bawah naunganku. Hari tiada naungan-naungan melainkan naunganku. Dalam hadis yang lain, an Abi al-Yasari Ka'ab bin Amr radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu, man anzara mu'siran aw wada'anhu adallahu Allah fi dhillih. Rawahu Muslim wal Imam Ahmad. Daripada Abi Basri Ka'ab bin Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah telah bersabda, sesiapa yang memberi tangguh kepada orang yang tidak mampu membayar hutang atau mengurangkan bayaran jumlah hutangnya, nescaya Allah menaunginya di bawah naungannya pada hari yang tidak ada sebarang naungan melainkan naungan Allah. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu, man adalla ra'sa ghari azallahu Allah yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu telah bersabda, sesiapa yang memayuh kepala orang yang berjihad, yakni melindungi, membantu orang yang berjihad, nescaya Allah menaunginya pada hari kiamat. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu, kullu mri'in fi dhilli sidqatihi hatta yufsala bainan nas. Rawahu Imam Ahmad wa sahahu Albani. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu katanya,
Aku telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, tiap-tiap orang yang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat sehingga diputuskan hukuman terhadap manusia. Ini adalah sebilangan hadis-hadis yang menyebut berkaitan dengan mereka yang akan dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan-golongan yang akan diselamatkan oleh Allah taala, iaitu pada hari kiamat. Adapun pada hari kiamat akan disebut, Nabi SAW juga menyebut beberapa hadis gambaran bagaimana orang-orang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan dibangkitkan, mereka itu melakukan dosa-dosa besar dan mereka itu tidak sempat bertaubat daripada dosa-dosa mereka sebelum daripada ajal datang kepada mereka. Dia bawa kejahatan, dia mengajak Allah tu bawa jahat, amal soleh tidak ada. Dan bila dia dibangkitkan, Nabi SAW menyebut dalam sabda-sabda hadis-hadis Nabi SAW yang kita akan baca insya-Allah, bagaimana gambaran Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana manusia yang mana dia datang kepada Allah dalam keadaan dia membawa amal kejahatan, maka ia dalam keadaan suasana yang sangat menggerunkan, yang sangat menakutkan. Wajah mereka menjadi kelam, wajah mereka itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan ketakutan dan dalam keadaan duka cita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ni termasuk dalam kalangan mereka yang akan dibangkitkan, dihimpunkan di al-mahsyar pada hari perhimpunan yang besar itu. Kita termasuk daripada kalangan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk di kalangan orang-orang yang dipermudahkan urusan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bija'i khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yastajabu lah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddi' syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Allah ya Qahhar, ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, ihzimhum ya Allah, ihzimhum ya Allah, ihzimhum ya Allah, wansurna alaihim ya Allah, wansurna alaihim ya Allah, wansurna alaihim ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa salamun alal mursalin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim.